Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Apa khabar? Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Baiklah, untuk kelas PDPR kita pada hari ini, kelas Bahasa Melayu tahun 1, apakah yang kita akan belajar? Kalau anda semua sudah bersedia, jom belajar. Baiklah murid-murid, untuk pelajaran kita pada hari ini, kita masih lagi dalam tema Masyarakat Muhibah. Okey, unit 4 iaitu rakan sekelas. Tapi tajuk untuk hari ini adalah Sehari di Sekolah dan Terima Kasih Sahabat. Ada dua tajuk yang kita akan pelajari. Kemahiran yang cikgu akan fokuskan di sini adalah kemahiran membaca dan menulis. Jadi aktiviti kita akan lebih kepada membaca dan menulis. Kemudian tata bahasa yang kita akan pelajari adalah kata nama khas dan kata ganti nama. Apa benda dua ni? Kata nama khas dan kata ganti nama. Okey, cikgu akan terangkan dalam pelajaran kita selepas ini. Yang pertama, kata nama khas. Mungkin benda ni agak baru bagi anda semua. Istilah ni agak baru ya. Okey, kata nama khas yang membawa maksud kata yang merujuk khusus kepada orang, tempat atau benda. Kata nama khusus, maksudnya kata nama itu diberikan khusus kepada orang, tempat ataupun benda. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh kepada anda semua. Kita lihat contoh orang di sini. Okey, orang. Kata nama khas yang diberikan khas kepada orang seperti Syahmi, Janelle, Marshall, siapa lagi? Ismabella, Shah, Ryan, Ama, kan banyak lagi kan. Itu adalah salah satu contoh kata nama khas. Nama itu diberikan khas kepada seseorang. Okey. Yang kedua, kata nama khas juga diberikan kepada sesuatu tempat. Contohnya Kuala Lumpur, Sarawak, Perak, apa lagi? Tempat-tempat khas. Contoh daerah-daerah yang kecil seperti Kuching, apa lagi? Kota Kinabalu. Okey, tempat macam tu. Negeri yang lain pun sama, tempat khas. Okey, dia ada nama yang dia tersendiri. Okey, cikgu harap anda semua faham. Dan seterusnya, yang ketiga, kata nama khas juga diberi kepada sesuatu benda. Contohnya Proton Iris, Toyota Vios, iPhone 12. Banyak lagi kan kata nama khas yang diberikan kepada benda. Apa lagi? Proton Saga. Okey, nama ni tak diberikan pada benda-benda lain tetapi khas kepada benda itu saja. Itu adalah maksud kata nama khas. Satu lagi, dalam penulisan kata nama khas ni biasanya kita mulakan dengan huruf yang besar di bahagian hadapan. Contoh dia Syahmi ni, nama dia bermula dengan huruf S besar. Jadi setiap kali kita menulis kata nama khas dimulakan dengan huruf besar. Tak kiralah sama ada ia berada di hadapan ayat ataupun di pertengahan ayat, kita kena mulakan dengan huruf besar. Okey, baiklah, sekarang cuba awak lihat buku teks Bahasa Melayu tahun 1. Buka muka surat 25. Ada tak gambar yang ni di dalam buku awak? Muka surat 25 ni. Okey, tajuk dia Sehari di Sekolah kan? Di sini kita lihat ada petikan yang di bahagian bawah tu. Cikgu akan baca, awak semak ya. Nama saya Aileen. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah, Tanjung Malim. Kawan baik saya Rina, Halim dan Prima. Kami belajar di kelas tahun 1 Gemilang. Cikgu nak awak tumpukan perhatian kepada nama di sini, Aileen. Cikgu tunjukkan guna laser pointer sekejap. Ni Aileen di sini. Aileen adalah kata nama khas bagi orang. A huruf besar, L pun huruf besar. Aileen. Seperti cikgu tunjukkan contoh tadi kan. Kemudian saya belajar di Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah. Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah adalah kata nama khas bagi tempat. Bagus. Sekolah S besar, K kebangsaan besar, T untuk taman, T besar, Muhibah M besar. Tanjung Malim pun sama, nama untuk tempat. Okey, kawan baik saya Rina, nama orang, R besar, Halim dan Prima. Lihat di sini, dimulakan dengan huruf
besar. Kami belajar di kelas tahun 1 gemilang. Dalam buku awak ni dibiarkan kosong kan? Jadi bagaimana cikgu dapat jawapannya? Okey, jawapannya ada di sini. Nampak ni, kelas 1 gemilang. Tak nampak? Cuba lihat betul-betul dalam buku teks awak tu. Ni dia, 1 gemilang. 1 gemilang di sini Okey, sekarang dah nampak kan? Okey. Seterusnya, kata ganti nama. Apakah itu kata ganti nama? Cikgu akan bacakan maksudnya terlebih dahulu ya. Kata ganti nama diri adalah kata yang menjadi pengganti nama orang. Okey, kata ganti nama diri ialah kata yang menjadi pengganti nama seseorang. Selain daripada kita sebut ataupun panggil nama orang tu, kita gunakan kata ganti nama sebagai pengganti nama seseorang. Masih tak faham lagi? Baiklah, tak apa. Cikgu akan tunjukkan contohnya di sini. Contoh kata ganti nama. Kita lihat kata ganti nama diri yang pertama. Dia terbagi kepada 3. Iaitu yang pertama, kata ganti nama diri yang pertama. Contohnya, baiklah, selain kita menyebut nama kita sendiri, kita juga menggelar diri kita sebagai saya. Saya ni adalah kata ganti nama diri yang pertama tadi. Saya, ataupun kalau lebih daripada seorang, beberapa orang, dia dipanggil kita ataupun kami. Kita pun kata ganti nama diri yang pertama, ataupun saya. Ada lagi tak? Ada. Contohnya aku pun sama, kata ganti nama diri yang pertama. Okey, seterusnya yang kedua, kata ganti nama diri yang kedua. Ini merujuk kepada orang yang di hadapan kita, yang kita bercakap dengan. Okey, dengan siapa kita bercakap? Kawan kita yang di hadapan kita. Kamu, kita panggil dia kamu. Kamu adalah kata ganti nama diri yang kedua, ataupun engkau, ataupun kau, ataupun awak. Itu adalah kata ganti nama diri yang kedua. Faham kan? Mudah. Pertama untuk diri sendiri ataupun lebih daripada seorang. Okey, ataupun kamu, pada kata ganti diri yang kedua. Okey. Dan yang terakhir, kata ganti nama diri ketiga, merujuk kepada pihak yang lain. Contohnya saya dan cikgu sekarang bercakap dengan kawan cikgu di sebelah, tapi kita bercakap tentang orang yang lain. Okey, ia dipanggil kata ganti nama diri yang ketiga. Contohnya dia, merujuk orang yang lain selain daripada kamu tadi ataupun saya sendiri. Dia ataupun mereka, itu adalah kata ganti nama diri yang ketiga. Cikgu harap jelas. Untuk lebih jelas lagi, cuba kita lihat buku awak, buku teks Bahasa Melayu Tahun 1, muka surat 26. Muka surat 26 banyak contoh kata ganti diri di dalam tu. Lihat petikan, tajuk dia terima kasih sahabat. Okey. Sekarang cikgu akan baca. Awak lihat, awak boleh baca bersama-sama dengan cikgu juga ya. Okey, ini adalah kumpulan di antara Halim, Aileen, Prima dan juga Rina. Okey, mereka berempat. Halim, Aileen, Prima dan Rina. Okey, Halim berkata, "Sudahkah kamu bertiga siapkan latihan matematik?" Aileen pun jawab, "Belum Halim, kami tidak tahu membuatnya." "Bolehkah kamu tunjukkan?" "Boleh. Mari saya tunjukkan." "Oh, baru saya faham. Terima kasih kerana sudi mengajak kami bertiga Halim." Halim pun menjawab, "Sama-sama. Kita rakan sekelas haruslah tolong-menolong." Di sini ada berapa kata ganti nama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kata ganti nama yang diguna. Okey, ada kamu. Okey, kamu. Ini kata ganti nama yang diri yang kedua. Kami. Kata ganti nama diri yang pertama. Saya, kata ganti diri yang pertama. Kami pun sama pertama, dan kita. Okey, kata ganti diri yang pertama. Kamu tadi yang kedua lah. Okey, sekarang nampak jelaskan penggunaannya di dalam ayat.
Itulah tadi kata nama khas, iaitu kata yang merujuk khusus kepada orang, tempat atau benda. Dan juga kata ganti nama. Kata ganti nama diri yang digunakan untuk menjadi pengganti kepada nama orang. Cikgu harap penerangan cikgu tadi jelas lah ya. Okey, sekarang untuk menguji kefahaman anda semua, tentulah ada latihan. Cuba lihat buku latihan ataupun buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, buka muka surat 26 sekarang. Okey, kita lihat di sini. Baca petikan aktiviti 4. Baca petikan, kemudian isi tempat kosong dengan maklumat diri kamu. Di sebelah kiri ini maklumat diri tentang Rina sebagai contoh. Okey, di sebelah kanan awak isi maklumat diri awak. Isi maklumat diri awak berdasarkan maklumat awak sendiri. Jangan ikut yang di sebelah. Cikgu bagi contoh. Cikgu bacakan di sini. Nama saya Rina binti Ramli. Lihat R besar, R besar. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah, Tanjung Malim, Perak. Okey, ini nama tempat. Saya mempunyai kawan daripada pelbagai keturunan. Mereka ialah Halim, Ailin dan Prima. Kami belajar di kelas 1 Gemilang. Guru kelas kami ialah Puan Salmah binti Salim. Mata pelajaran kegemaran kami ialah Bahasa Melayu. Kami selalu belajar bersama-sama. Kami juga bermain bersama-sama. Itu contoh maklumat diri Rina. Okey, di sebelah kanan ini awak kena isi maklumat tentang awak sendiri. Di bahagian ini. Okey, nama saya, isi nama awak sendirilah. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan. Tulis nama sekolah awak. Ingat, gunakan huruf besar di hadapan. Okey, saya mempunyai kawan daripada pelbagai keturunan. Mereka ialah, kemudian awak tulis nama beberapa orang kawan awak. 3 orang cukuplah. Okey, kami belajar di kelas 1 hijau. Guru kelas kami ialah Cikgu Jong. Bukan Cikgu Nazar, Cikgu Jong. Mata pelajaran kegemaran kami ialah, yang ni kena tulis mata pelajaran kegemaran kamu apa? Kalau sains kena tulis sains. Kalau bahasa Inggeris tulis bahasa Inggeris. Kalau suka bahasa Melayu, tulislah bahasa Melayu. Okey, itu latihan awak yang pertama, aktiviti 4 muka surat 26. Dan di bahagian kotak di sini awak lekatkan gambar awak sendiri. Cari gambar awak kat rumah, potong dan bentuk segi 4, lekatkan di sini. Kalau tak ada, ambil gambar, print. Tak ada juga, tak ada masalah, lukis je lah. Hampir-hampir serupa dengan awak. Alhamdulillah, cikgu terima. Okey. Latihan yang kedua, aktiviti 5. Arahan dia, lengkapkan dialog, kemudian lakonkannya. Itulah kita tak boleh nak lakonkan kan, sebab duduk di rumah masing-masing. Jadi boleh buat sendirilah, lakon sendiri. Awak jadi ketiga-tiga orang ni, semua ni awak jadi. Okey, cikgu akan bacakan, awak semak. Halim akan menyampaikan cerita sang anak dalam pertandingan bercerita. Rina, Ailin dan Prima membantunya untuk bersiap-siap. Ini cerita tentang Halim. Okey, ikut pertandingan bercerita. Kawan-kawannya Rina, Ailin dan Prima akan membantu untuk bersiap. Kita lihat perbualan mereka. Di sini di bahagian atas ni adalah kata ganti nama. Kami, saya, kita dan kamu. Ini untuk diisi di dalam semua tempat kosong di sini. Awak boleh ulang penggunaannya. Cikgu bagi contoh. Kawan-kawan, mari tempat kosong bantu Halim untuk bersiap. Apakah jawapan tempat kosong ni? Kawan-kawan, mari kita bantu Halim untuk bersiap-siap. Okey, mudah kan? Kita kata ganti diri yang pertama tadi. Okey, kemudian yang bahagian lain ni awak kena lengkapkan. Ada berapa lagi? Ada 6 tempat kosong ni. Baca dan isi tempat kosong dengan kata ganti nama yang sesuai. Ibu atau ayah boleh tolong tau. Tapi jangan tolong tulis, tolong ajar. Okey.
Seterusnya latihan kita yang ketiga, aktiviti 5 muka surat 28 buku aktiviti jilid 1. Arahan dia lengkapkan dialog, kemudian lakonkannya. Tak perlu lakon, tapi kalau nak lakon boleh juga ajak ibu atau ayah atau abang atau kakak awak di rumah ya. Berlakon bersama. Okey, yang pertama sudah dibuat untuk awak. Cikgu akan tunjukkan. Semula. Ambillah makanan kami, Aileen. Bagaimana jawapan dia kami? Kami kan. Lebih sesuai berbanding kita. Jadi kita adalah salah. Jadi ambillah makanan kami. Kami ditulis di sini. Ambillah makanan kami, Aileen, kata Rina. Kemudian Prima menjawab, kami tahu. Apa jawapan di sini? Kamu atau saya lupa membawa uang belanja. Kami tahu. Saya salah kan? Okey. So pangkahkan saya, salin kamu. Di sini kamu. Kami tahu kamu lupa membawa uang belanja. Begitu juga ruang kosong yang lain. Pilihan jawapan yang di dalam kotak ini. Pilih salah satu, kemudian isi di dalam garis ini, tempat-tempat kosong ini. Boleh? Cikgu harap kamu dapat melakukannya. Okey. Baca. Baiklah murid-murid semua, itulah saja tadi pelajaran PDPA Bahasa Melayu tahun 1 kita pada hari ini. Cikgu harap anda semua dapat memahami penerangan cikgu itu tadi. Kalau masih ada masalah lagi, anda boleh ulang semula video ini ataupun hubungi cikgu. Cikgu akan bantu sedaya upaya cikgu. Cikgu harap anda semua jangan putus asa belajar di rumah. Teruskan belajar walaupun berada di rumah ya. Banyakkan membaca. Sampai jumpa lagi di lain pelajaran. Bye.